Bismillah. Okey, sementara kita tunggu sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Pada malam ini insya-Allah kita bersama pada malam Jumaat yang mulia ini, dapatlah kita bersama-sama pada malam ini untuk kita mendengar satu wacana fikir daripada saudara Azizi Muhammad Azizi bin Zulkifli, iaitu pelajar calon PhD di ISTEC, dan insyaAllah akan menamatkan pengajian PhD beliau lah, insyaAllah, dalam berkenaan tajuk berkaitan sejarah Perak lah. Jadi sedikit pengenalan tentang pemikir. Pemikir adalah satu school of thought ataupun sekolah pemikiran yang daripada pemikir kami akan mengadakan wacana-wacana anjuran kami berkenaan dengan pemikiran, peradaban dan berkait dengan Melayu dan berkait dengan falsafah ilmu, falsafah tamadun. Dan insya-Allah akan datang kita akan mengadakan lebih banyaklah wacana-wacana untuk bersama-sama kita mengambil manfaat di masa hadapan, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, pada malam ini saya perkenalkan sikitlah, saya bagi intro. Tajuk pada kita pada malam ini adalah Insaniah dalam Peradaban Melayu Islam, yang mana ada beberapa key question ataupun persoalan utama yang akan ditimbulkan oleh saudara pembentang, yang mana insya-Allah daripada wacana ini supaya kita sama-sama berfikir untuk lebih memahami tentang peradaban Melayu Insaniah dalam peradaban Melayu Islam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Azizi bin Zulkifli untuk membentang pembentangan beliau pada malam ini, lebih kurang 45 minit insya-Allah, dan kemudian ada sesi soal jawab. Dari kalau ada apa-apa soalan boleh tanya terus dalam, sama ada yang dalam Google Meet boleh tanya terus chatting, dan kalau ada di Facebook Live ada apa-apa soalan boleh terus komen dan saya akan baca insya-Allah. Dipersilakan saudara Azizi. Okey, slide ni keluar. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada saudara pengerusi kita pada malam ini, saudara Amirul Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali terima kasih juga kepada pemikir atas kesediaan untuk menjemput saya pada malam ini untuk membicarakan tajuk yang agak menarik dan juga agak penting jugalah, untuk kita memahami bagaimanakah proses Islamisasi, kesan dan pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu sejak daripada sampainya Islam ke alam Melayu ni sehinggalah ke sekarang. Okay. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang hadir untuk mendengar dan menonton pada malam ini, sama ada di Google Meet ataupun juga di Facebook. Terima kasih kerana sudi hadir, dan insyaAllah saya akan cuba untuk kongsikan apa yang saya ada untuk sama-sama kita berbincang, untuk kita fikirkan, dan mungkin boleh selepas ini menimbulkan lagi idea-idea baru, wacana-wacana baru tentang perislaman alam Melayu. Okey. Pertama sekali tentang term ataupun word
insaniah itu sendiri. Okay? sekadar untuk nak merelaxkan perbincangan pada malam ini, kita telah merujuk kepada kemaharan insaniah. Okay? Kalau bagi yang dalam pendidikan, sektor pendidikan, ya satu term yang agak banyak digunakan dalam pendidikan, kemahiran insaniah ataupun soft skill. Okay? Kita akan merujuk kepada aspek itu. Okay? Kita merujuk kepada apa yang disebut tentang peradaban yang bersifat kemanusiaan. Okay? Maknanya kita, peradaban Islam ni adalah peradaban yang bersifat kemanusiaan. Manusia macam mana tu? Okay? Apakah yang manusia yang macam mana atau insaniah yang macam mana yang Islam cuba bawa? Dan dia adalah berbeza dengan apa yang kita faham pada di barat, iaitu falsafah humanism. Dia berbeza. Yang mana humanism di barat, dia meletakkan manusia sebagai tujuan, penentu dan subjek alam semesta. Dia menolak terus peranan Tuhan dan sebagainya. Tapi dalam Islam, insaniah ataupun kemanusiaan dalam Islam ni ialah merujuk kepada Islam tu ialah untuk membawa manusia kepada kemanusiaan yang sejati, iaitu perhambaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimanakah bila Islam datang ke alam Melayu ini, bagaimanakah Islam telah merubah pandangan alam masyarakat Melayu di sini agar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ringkas tentang apakah itu insaniah yang kami cuba bincangkan pada malam ini. Dan sedikit yang mungkin sebagai imbasan apa itu alam Melayu. Ini saya ambil daripada pementalan Profesor Murad Merikan tempoh hari Rabu dekat saya. Yang mana bagi beliau mengatakan dari segi etnonya, dari segi antropologinya, inilah alam Melayu. Daripada Madagaskar hinggalah ke Easter Island, inilah alam Melayu. Tapi kita fokus pada malam ini lebih kepada apa yang berlaku di semenanjung alam Melayu, di sepanjang tanah Melayu. Lebih di situ dan mungkin sedikit sedikit rujukan kepada apa yang berlaku di Sumatera dan sebagainya. Dan fokus kita lebih kepada di semenanjung tanah Melayu. Dan sekadar orang kata apa, pengenalan ringkas tentang kedatangan Islam ke alam Melayu, biasanya para sarjana akan membahagikan kepada tiga fasa ni. Tiga fasa, tiga tahap atau tiga kategori, pulang lah pada word dia. Biasanya iaitu tahap persinggahan, pentapakan dan juga perluasan. Okay. Bahawa inilah fasa-fasa yang berlaku bila Islam sampai ke sini. Persinggahan ni bila menyebut bahawa disebut zaman Sayyidina Uthman sebagai khulafak, berlakunya satu hubungan diplomatik antara semenanjung tanah Arab ataupun Mekah ataupun Madinah waktu itu dengan kerajaan dinasti Tang di China. Jadi jadi sudah tentunya apabila pedagang-pedagang Arab ni berlayar ataupun bermusafir daripada semenanjung tanah Arab ke China, sudah tentu mereka akan lalu di sini. Sebab ini adalah antara laluan tengah antara Arab ke China, antara barat ke timur. Mesti ada yang singgah. Cuma bagaimanakah mereka singgah berapa lama, adakah mereka berinteraksi secara langsung dengan masyarakat Melayu, kita masih lagi tak ada bukti-bukti yang konkret orang kata. Kita hanya boleh mencadangkan berdasarkan apa yang berlaku, tapi bukti bertulis, bukti konkret tu masih belum ada lagi lah. Tapi tak mustahil. Dan disebut fasa pentapakan, kita merujuk pada bila ada catatan yang mengatakan bahawa ada perkampungan Arab, penempatan Arab di Sumatera pada 674 Masihi. Ini dicatatkan. Dan juga pada 878 Masihi, apabila berlakunya kekacauan di Canton di China, pemberontakan berlaku dan ramai orang-orang pedagang-pedagang Islam yang ada di Canton waktu itu lari keluar kerana kekacauan yang berlaku, dan ramai yang disebut ramai yang sampai ke Kedah ataupun kalah waktu itu. Ini disebut oleh atas sendiri. Jadi mungkin ini antara titik awal makin ramainya yang mula menetap di sini secara tetap, berbanding hanya singgah sebentar hanya untuk berdagang. Dan akhirnya fasa ketiga adalah fasa perluasan, apabila munculnya kajian-kajian Islam. Inilah fasa yang seterusnya. Dan kalau kita lihat pada hikayat Berumah Wangsa ataupun Ataya Silsilah Kedah menyebut bahawa Sultan Kedah yang pertama meluk Islam pada tahun 1136. Jadi dia lebih awal daripada Pasai. Itu satu benda yang kita boleh bincangkan lah. Batu Bersurat Terengganu pada tahun 1303, mana bila dah adanya Batu Bersurat 1303, bermakna sebelum tu dah ada kajian Islam sebenarnya. Kecil besar tu mungkin satu benda yang kita boleh debatkan lah. Kecil besar ramai mana ataupun tidak, adakah ada satu kerajaan yang betul-betul independen ataupun dinaungi oleh kerajaan lain, tu benda yang
dibincangkan lagi. Tapi hari 13.03 dah ada waktu bersurat, maknanya mungkin 12.50, 12.80 dah ada yang kajian Islam di Terengganu. Dan kita ada Melaka, Pahang, Perak, Johor dan seterusnya, macam-macam lagi Kelang Melayu Islam yang timbul selepas itu. Dan sampailah kepada kelangan para penjajah. Okey. Ini sekadar gambar rajah ataupun orang kata satu figure yang menunjukkan teori-teori daripada mana datang Islam. Ini pun saya ambil dari slide Dr. Mazhar Mustafari Falati. Beliau membincangkan teori-teori dengan Islam ke alam Melayu. Ada teori Cina, teori Selatan India, Gujarat, Bengal, daripada Iran, daripada Arabia, daripada Hadramaut. Itu teori yang dibentangkan. Dan kita bukan nak fokus pada teori pada malam ini, hanya sekadar untuk nak bagi background pada bidang yang kita malam ini. Walaupun alatas lebih menyokong teori bahawa Islam datang secara direct daripada tanah Arab. Okay, beliau menyebut tentang proses Islaman alam Melayu, satu benda yang menarik sebenarnya bila kita banyak memperdebatkan bagaimanakah betapa nature Islaman alam Melayu, dan adakah Islamisasi alam Melayu ni betul-betul memberi kesan yang mapan pada alam Melayu, ataupun dia hanyalah satu thin easily flaking glaze, satu lapisan halus yang menyelaputi budaya-budaya lama yang ada di alam Melayu. Ini antara perdebatan yang berlaku lah. Sebagai contoh, Hang Roger sendiri mengatakan bahawa Islam datang ni dia hanya menaluk dan tak adanya berlakunya perubahan yang bermakna kepada masyarakat. Tidak berlakunya dakwah, tidak berlakunya Islamisasi, tidak berlakunya perubahan dalam worldview orang Melayu. Hanya menaluk saja. Itu ada hujah-hujah Hang Roger. Dan Van Leo ni pun ada tokoh yang menarik juga sebenarnya, apabila beliau mengatakan bahawa dialah yang mengatakan bahawa Islam ni hanya selaput yang nipis saja, thin easily flaking glaze on the massive body of indigenous civilization. Maksudnya dia hanya lapisan yang halus, yang dia nipis di bahagian luaran. Sebenarnya bahawa Islam ni hanya kalau bahasa mudah sekarang, Islam hanya pada IC. Itulah antara hujah-hujah orang lah. Islam hanya pada IC, pada nama saja. Tidaklah orang kata seperti bahawa Melayu ni solat pun tak, berjumpa pun tak boleh. Tidak ada hujah-hujah mereka. Dan bagi Raffles pula berpendapat bahawa Malay nation had in general made considerable progress in civilization before the introduction of the religion of Islam. Maknanya Raffles berpendapat orang Melayu ni lebih maju, lebih beradab, lebih bertamadun pada zaman Hindu-Buddha berbanding zaman Islam. Itu Raffles punya pendapat. Satu benda yang menarik sebenarnya, kajian yang dilakukan oleh Dr. Khairi Al-Junaid di Singapura sekarang tentang Raffles. Beliau katakan bahawa Raffles ni bila awal dia sampai ke alam Melayu, iaitu di Penang, di Pulau Pinang awalnya beliau sampai, beliau mempunyai satu pandangan yang positif terhadap orang Melayu Islam. Tapi apabila beliau mula bercampur gaul dengan kolonial yang dah sampai awal di sini, seperti Lord Minto dan sebagainya, pandangan beliau telah berubah. Beliau lebih memandang negatif terhadap orang Islam. Itu perubahan yang berlaku pada Raffles. Dan mana apabila Raffles mendakwa orang Melayu ni hanya menerima Islam secara luaran, secara artificial, sama dengan hujah Beldo sebelumnya. Dan inilah yang cuba dilawan, ditangkis, direfute oleh Profesor Tan Sri Dr. Syed Muhammad Nakir Al-Atas dalam bukunya Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Cara perdana beliau pada tahun 1970-an. Itulah benda yang saya katakan, itulah antara tesis utama Al-Atas waktu itulah untuk nak menangkis hujah-hujah pada orientalis tersebut. Bila bagi Al-Atas, Islam ni memang betul-betul perubahan. Islam telah merubah bukan hanya struktur zahir masyarakat Indonesia, itu bahkan perubahan itu sampai juga ke struktur batinnya, sampai juga ke jiwanya. Maksudnya dia meresap dalam jiwa, dalam pemikiran orang Melayu. Bukan hanya artificial, bukan hanya aspek-aspek luaran. Dan daripada hujah atas itu sendirilah kita nak cuba nak mendalami kalau betul lah sebenarnya apa yang dihujahkan oleh atas, bagaimanakah proses itu berlaku, apakah bentuk-bentuk perubahan yang berlaku. Jadi kita tak boleh kata hanya sekadar memang Islam telah merubah. Bagaimana, macam mana, dalam bentuk apa, itu yang kita cuba nak terokai lagi. Okay.
Dan lantas telah banyak membincang dari segi aspek bahasa, dari segi aspek Jawi, contoh macam mana kita menerima Jawi dan sebagainya. Itulah 3 soalan yang kita akan cuba jawab. Bagaimanakah hukum Islam dalam pemanusiaan Raja-Raja Melayu? Ini satu term yang menarik. Bukan saya yang cipta, tapi ada tokoh yang mula keluar dengan term pemanusiaan ini. Saya menarik semasa untuk kita highlightkan, kita ketengahkan. Dan bagaimanakah arus perislaman yang berlaku telah mendesak Raja-Raja Melayu untuk mengubah undang-undang yang berasaskan Islam. Dua satu benda yang penting sebenarnya. Sebab jarang sahaja melihat undang-undang Melayu, undang-undang Persatuan Melayu sebagai satu produk kepada proses perislaman. Dan akhirnya bagaimanakah muncul idea politik ketatanegaraan bahawa Raja Melayu itu adalah terikat dengan undang-undang, dan apakah realitinya, betul ke benda ni atau dia hanya sekadar teori? Ini satu benda yang menarik juga sebenarnya, itu benda yang banyak diperdebatkan. Okay. Masa satu yang kalau bahasa mudanya, masa satu yang ditunggang, adakah Islam ditunggang ataupun macam mana? Okay. Manakah yang mempengaruhi dan dipengaruhi? Adakah betul Islam mempengaruhi Raja-Raja Melayu ataupun Raja Melayu ini mempengaruhi Islam dan mempengaruhi bentuk Islam yang diamalkan di sini? Itu benda yang menarik untuk kita terkai. Okay. Soalan yang pertama, pemanusiaan Raja-Raja Melayu. Yang saya sebut, saya jumpa pertama sekali idea ini datang daripada almarhum Datuk Dr. Siddiq Fazil yang baru saja meninggal baru-baru ini dalam 2-3 minggu lepas. Satu kelangan yang besar bagi kita, seorang tokoh yang hebat yang banyak menyumbang kepada wacana Islam di Malaysia. Almarhum telah menyebut bahawa perkisahan Dialog Bukit Seguntang dalam sejarah Melayu mensyaratkan berlakunya proses memanusiakan raja. Ini wording beliau. Dalam bukunya Islam dan Melayu memartabatkan umat dan dalam rakyat. Seterusnya, Profesor Datuk Dr. Zain Keling pun antara sarjana yang besar dalam Raja Melayu menyebut bahawa oleh itu jadilah Raja Melayu itu sebagai penyambung kepada pegang kuasa daripada keturunan manusia sahaja, bukan dewa-dewa di zaman Hindu. Dan ada berlaku perubahan, the shift of paradigm antara zaman Hindu-Buddha ke zaman Islam apabila konsep dewa raja sebenarnya, konsep dewa raja itu telah diubah, telah dibuang dan manusia ni dan raja-raja adalah dianggap sebagai manusia, bukan lagi keturunan dewa, bukan lagi Tuhan, bukan daripada kayangan, bukan lagi. Yang mana teks Sultan Salatin dan Sejarah Melayu ni penting sebenarnya, sebab inilah satu orang kata apa, teks induk bagi sejarah, bagi pemikiran, bagi idea politik, idea kebudayaan orang Melayu ialah satu Salatin. Banyak orang akan merujuk pada teks ini. Kita tak dapat nafikan. Dia walaupun banyak lagi teks-teks yang penting sebenarnya, tapi still kita tak menafikan kepentingan satu Salatin. Yang menyebut apabila adapun kami ini bukan daripada jin dan peri, dan bukan kami daripada bangsa Indra, bahawa bangsa kami ini daripada manusia. Okay, asal kami daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, dan asal kami Raja Nusirwan Adil, Raja Masyriq dan Maghrib, pancar kami daripada Raja Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Raja Melayu ni dulu kalau dia kata kami daripada mungkin Brahman ke Siva, contoh daripada tuan-tuan Hindu Buddha, tuan-tuan Hindu ataupun mungkin daripada Buddha sendiri, telah menukar bahawa kami manusia biasa sebenarnya. Jangan takut, kami hanya manusia biasa, kami daripada tokoh-tokoh Islam yang hebat ni. Okay. Raja Iskandar Zulkarnain, Raja Nusirwan Adil, bukan Raja Islam, Raja Kafir yang adil, Raja Dikiran. Dan juga daripada Raja Sulaiman di Sogalu kan. Sejauh mana betul tak betul tu satu benda yang lain. Tapi bagaimana mereka cuba nak membangun satu naratif, satu pemikiran bahawa kami manusia, bukan sebarang manusia betul tu, tokoh-tokoh hebat dalam sejarah Islam. Yang penting bahawa mereka perlunya menukar mereka punya keabsahan dari segi silsilah tu daripada dunia-dunia yang gaib, mistik, mitos kepada manusiawi. Dan lebih utama dia melambangkan bahawa berlakunya shift of paradigm dari segi tauhid di aspek di sini. Okay. Elemen tauhid telah berjaya mendesak Raja-Raja Melayu untuk nak memutuskan diorang punya silsilah daripada golongan-golongan dewa-dewa. Itulah yang penting sebenarnya tauhid ni, sebab kalau kita tengok kepada fahaman ataupun idea dewa raja, dia pun
dia hampir sama dengan konsep kata selepasnya ialah konsep zilullah fil alam. Bayangan Tuhan dia hampir sama, maknanya raja kena buat baik. Dewa Raja sama tak? Dewa Raja pun kata raja kena buat baik untuk mengumpul karma bagi orang, untuk mengumpul karma agar nanti lahir semula pun sebagai titisan dewa, tu dah karma. Tapi perbezaan dia adalah dari segi tauhid tu penting. Tauhid tu penting. Maknanya dalam zilullah fil alam, raja-raja tak melihat mereka sebagai yang bertuhan. Tidak. Mereka adalah hamba Tuhan. Mereka adalah wakil Tuhan, khalifah di muka bumi. Okay. Jadi the thin line yang memisahkan antara dewa raja dan juga zilullah fil alam ni adalah tauhid itu sendiri. Okay. Dan konsep ini selari dengan pendengasan atas sendiri yang menyebut bahawa timbulnya rasionalisme dan intelektualisme ini dapat kita bayangkan sebagai semangat dan hebat yang menggerakkan proses merevolusikan pandangan hidup masyarakat Melayu Indonesia, memalingkan dari alam seni dan mitos yang khayal yang sudah mulai gugur dari singgasananya dan mematuhi serta menetapkannya pada alam akal dan budi yang menuntut cara gaya tertib teratur. Para penyebar agama Islam mendakyahkan kepercayaan ketuhanan yang tunggal, yang kudratnya terhukum pada hikmahnya, yang iradatnya berjalan selaras dengan akalnya. Itu penting semuanya. Tauhid peradam yang berlaku, perubahan kerangka pemerintahan tauhid yang berlaku. Okay, tentang konsep zilullah fil alam, okay, bayangan Tuhan di muka bumi sebagai khalifah di muka bumi. Sekali lagi saya memetik daripada almarhum Datuk Dr. Siddiq Fazil yang menyebut bahawa berubahnya konsep dewa raja ini kepada zilullah fil alam bukan sekadar pada label sekadar luaran, tetapi perubahan konseptual dari raja sebagai dewa suci dari kayangan kepada raja sebagai pengemban amanah keadilan ilahi. Itu penting sebenarnya. Itulah idea yang cuba diterapkan sebenarnya pada Raja-Raja Melayu, bahawa mereka ni adalah pemegang amanah untuk menjalankan hukum Tuhan di muka bumi. Dan disambung dengan lengkapnya ada saya ingat hanya sekali itu zilullah fil alam, tapi mengikut almarhum ada sambungan iaitu ya'wi ilaihi, saya tak tahu caranya lah, yang maksud bahawa kepada orang lemah berlindung dan kepadanya orang teraniaya menerima pembelaan. Okay. Jadi maksudnya Raja Melayu ni ada tanggungjawab untuk nak lakukan keadilan, kemakmuran dalam dunia. Okay. Dan teks Melayu yang pertama ataupun yang antara yang terawal yang menyebut tentang konsep zilullah fil alam adalah Tajuk Salatin. Hanya kita selalu dengar Tajuk Salatin yang dikarang pada tahun 1603 di Aceh. Okay. Pun sama menyebut bahawa raja-raja ni adalah zilullah fil alam. Cuma saya nak meng-highlightkan pada satu konsep yang bagi saya keras dan tegas di sini. Okay. Yang saya letak warna lain ni, okay, warna coklat atau warna perang ni. Okay. Maksudnya raja yang tidak mengerjakan pekerjaan itu dengan tentunya, maka raja itulah bayang-bayang iblis dan pangkat syaitan dan seturuh Allah dan seturuh sungguh juga adanya. Maksudnya itu peringatan yang sangat keras daripada penulis Salatin bahawa Raja-Raja Melayu ni, pemerintah ni, mana yang tidak mengikut hukum Tuhan, hukum Allah, maka mereka bukanlah bayangan Tuhan. Mereka lah bayang-bayang iblis dan seturuh pada Allah dan Rasulnya. Itu amaran yang sangat keras sebenarnya pada pemerintah. Dan pada zaman itu pun dah wujud satu budaya memperingati raja-raja lah dalam kalangan beberapa raja yang tidak mengerjakan pekerjaan itu. Dan akhirnya saya ambil quote daripada Julius Scott Massami, antara orang yang banyak mengkaji tentang aspek ketetanggaraan ataupun mirror for rulers, menyebut bahawa Islam ni antara penting ialah the question of kingship is addressed not from an administrative or philosophical standpoint but from a religious and moral one. The ruler's legitimacy is confirmed by his support of the faith and his commanding good and forbidding evil. Maksud yang sama, maknanya apa pun yang title ataupun label yang diberi kepada raja, pada pemerintah untuk menjalankan keadilan, menjalankan hukum Tuhan, bukanlah untuk nak berseronok, untuk nak anak bergembira. Kerana dalam konsep ni yang diberi maksudnya ialah itu bukan satu keistimewaan, satu privilege, tapi adalah satu amanah berat yang perlu ditanggung oleh para pemerintah. Yang aspek kedua ialah Islamisasi perundangan Melayu. Bagaimana proses Islamisasi ini berlaku dalam bidang perundangan di alam Melayu.
kita cuba nak terokai. Betul sterilisasi berlaku dalam masyarakat, tapi bagaimana contoh dalam bidang perundangan Melayu. Seperti yang kita tahu, undang-undang Melayu ni lebih kepada adat perundangan adat orang Melayu. Okay. Jadi bagaimanakah bila Islam datang ni, Islam merubah bentuk perundangan adat orang Melayu itu. Okay. Kita dapat lihat bahawa selepas datangnya Islam, tubuhnya Pasai, tubuhnya Melaka, Pahang, Perak dan Johor, semuanya laksana Islam yang ada di sini. Kita lihat raja-raja Melayu yang memerintahnya mengambil usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengislamkan undang-undang kerajaan masing-masing. Okay. Bagaimana Melaka sendiri ada 2 teks undang-undang Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka. Ada 2 teks undang-undang. Yang mana dalam proses ini kita dapat lihat bagaimana walaupun berlaku percampuran antara undang-undang adat dengan undang-undang Islam, tapi terdapat satu pendorong, satu pendesak kepada raja-raja untuk mengislamkan undang-undang. Kerana ada faktor yang mendesak untuk mereka ni mengislamkan undang-undang kerajaan dan sedikit demi sedikit mengubah suai adat agar selaras dengan kehendak ajaran Islam. Lepas tu bagi ada yang pendapat bahawa raja-raja ni mereka Islam setelah ramai rakyat yang Islam. Bukanlah mereka yang Islam dahulu kemudian barulah rakyat ikut, tidak. Ada yang berpendapat demikian, dan mungkin ada betulnya bila dah lihat ramailah rakyat yang beragama Islam, maka mereka pun memeluk Islam dan juga untuk mengabsahkan mereka punya pemerintahan, mereka pun mula memperkenalkan undang-undang Islam. Ini tak ada pandangan sahaja juga tentang bagaimana Islam telah merubah struktur ataupun nature perang Islam, iaitu Islam telah menjadi the law of the land yang disebut, yang mana Islam juga nampak kuat bila pengaruh adat atau pengaruh undang-undang adat, undang-undang tradisi mula perlahan-lahan. Saya tak kata secara drastik, saya tak kata yang hukum kanun Melaka dah perfect, tidak. Tapi secara perlahan-lahan kita nampak kepada Melaka, Pahang, Perak, Kedah, perlahan-lahan undang-undang tradisi, undang-undang adat mula diubah, mula diubah suai. Ada agak berselari dengan prinsip perundangan Islam. Sebut prinsip, tak sebut secara khusus tentang apa itu. Dan akhir sekali terlihat bahawa pengaruh Islam ni lebih tinggi, lebih besar berbanding dengan pengaruh Hindu Buddha. Itu contoh undang-undang yang ada. Saya contoh dalam 14 pada malam ini. Okay. Undang-undang Melaka ataupun hukum kanun Melaka, undang-undang Johor, undang-undang Pahang ataupun undang-undang Pahang, Perak dan Johor ataupun hukum kanun Pahang. 3 nama tu. At least kita ada 14 undang-undang ni. Mana setiap kesusanan tu ada undang-undang mereka sendiri. Sama ada mereka buat sendiri atau mereka ambil daripada kesusanan yang lebih besar untuk mereka adopt. Contohnya, kita fikir, adakah Perlis ada teks undang-undang? Kita mesti kena ingat bahawa Perlis tu sebelum dia merdeka, dia sebagai daripada Kedah. Maknanya mereka menggunakan teks undang-undang Kedah. Yang terdapat antara yang ada. Okay. Dan akhir sekali British pun mengakui yang bahawa bila British sampai pada di sini pada abad ke-18, abad ke-19, mereka mengakui yang bahawa undang-undang Islam ni gaining ground everywhere when the British authorities come to Malaya. Okay. Mana memang berlaku satu Islamisasi perundangan yang agak kuat, yang agak lancar, yang agak hebat di dalam Melayu ni. Yang mana Wilkinson mengakui yang bahawa kalau British tak sampai, British tak datang ke sini, mungkin orang betul dah orang kata satu complete Islamic law akan dah mula digubal di sini. Kerana British lah yang telah menyekat perkembangan perundangan Islam di sini. Okay. Kita terus kepada soalan yang ketiga, itu adakah betul undang-undang ni berjaya mengikat raja-raja Melayu? Itu isu yang penting juga sebenarnya. Adakah dia hanya tinggal sebagai atas kertas, sebagai teori, ataupun dia memang berjaya mempengaruhi, mengikat ataupun mengawal raja-raja Melayu? Satu soalan yang menarik sebenarnya. Kita ambil contoh dalam undang-undang Melaka atau hukum undang Melaka, dia menyebut, betul, dia menyebut bahawa barang siapa tiada hendak mengikut hukum itu, melainkan datanglah bala dan Allah Ta'ala atas sekalian rakyatnya dan negeri raja-raja itu.
yang mana undang-undang ini telah memberi satu peringatan yang keras kepada pemerintah, kepada raja, kepada pembesar. Mestilah ikut undang-undang yang telah dibuat, yang telah dimaktubkan, yang telah ditulis. Kalau tidak, adalah bala dalam niat Allah Ta'ala. Satu peringatan yang keras. Dan satu teks yang menarik pada Undang-Undang Sabusan Perak yang menyebut sampai yang akhir sekali ini, kalau tidak mahu memakai undang-undang dan apa-apa hukum Quran, maka tersebut ialah undang-undang, orang itu tidak boleh memegang perintah di dalam negeri. Itu satu pengetahuan yang keras sebenarnya. Kalau raja itu, pembesar itu tak nak ikut hukum Islam, ya, ikut hukum kanun yang telah dibukukan, dituliskan, maka mereka tidak layak untuk nak menjadi pemerintah. Jadi dari segi konsepnya, ideanya, undang-undang ini ditulis, dikarang, dimaktubkan untuk mengawal pemerintah, raja, pembesar dan sebagainya. Secara idea, secara konseptualnya. Dan dalam undang-undang Pahang pun sama juga menyebut bahawa hendaklah bermula segala menteri dan sidang dan bala tenteranya sekalian hendaklah mengikut seperti firman Allah Ta'ala. Dan hendaklah kamu membela ataupun menjaga rakyat kamu, supaya kita ringan di akhirat, supaya hisab pada raja ni, hisab pembesar ni ringan di akhirat kelak. Itu satu peringatan juga. Konsep ketuhanan tu, konsep tauhid itu, konsep akidah tu diterapkan dalam pemerintahan sebagai peringatan kepada Raja-Raja Melayu, pemerintah Melayu. Dan ini satu kisah yang menarik sebenarnya saya nak highlightkan, iaitu kisah tentang Sultan Mahmud Shah Melaka yang kita kenal, Sultan terakhir bagi Melaka, yang menyebut dalam suatu salatin sejarah Melayu tersebut satu kisah apabila Sultan Mahmud Shah ini telah diketahui telah bermukah atau berzina dengan isteri Tun Bianjit. Tun Bianjit anak Laksana Hang Tuah. Mana bila satu hari itu Tun Bianjit balik ke rumah dan beliau nampak Sultan Mahmud Shah ni bawa keluar daripada rumah beliau. Jadi beliau nak fahamlah bahawa Sultan Mahmud Shah ni baru sahaja berzina ataupun bermukah dengan isteri dia. Dan berlakulah episod ni, perbualan yang berlaku. Hai Sultan Mahmud, demikianlah pekerjaan Tuan Hamba akan hamba. Sayang Tuan Hamba, Tuan kepada hamba. Jika tidak lembing ini, ku terbangkan dia itu, ubah nama si Bianjit anak Laksana Hang Tuah. Okay. Tapi Sultan bila pengiring Sultan nak serang, nak tangkap Tun Bianjit ini, Sultan lagi halang. Dan Sultan kata kita maaf Sultan bertitah, jangan kamu semua marah kerana kata itu benar, kita sedia salah kepadanya. Pada hukumnya patut kita dibunuhnya. Daripada ia hamba Melayu, tiada ia mahu deraka, maka demikianlah lakunya. Walaupun kita mungkin boleh diperdebatkan betulkah peristiwa ini berlaku ataupun tidak, tapi kita boleh nampak bahawa pengarang cuba nak pengarang sejarah Melayu cuba nak menyindir ataupun nak mengingatkan Raja-Raja Melayu ni, apa yang dibuat sekalipun raja tetap terikat dengan hukum. Cuma adakah kita nak menghukumnya ataupun kita nak biar dia sedar sendiri. Dan kisah Sultan Mahmud ni itu dia menarik, sosok tubuh dia menarik sebenarnya. Sebab dalam semua Sultan Melaka yang ada, beliau lah yang kita kenal sebagai antara yang paling zalim yang kita tahu lah, yang paling zalim, yang paling kejam yang berlaku. Tapi kita jangan lupa bahawa di hujung hayatnya, beliau sendiri, baginda sendiri sedar akan kesilapan beliau, baginda, dan baginda turun takhta serahkan pada Ajar Ustaz Ahmad, dan beliau pergi belajar tasawuf dengan seorang syekh di Melaka. Maknanya memang betul Sultan Mahmud Shah ni, dia sedar dia buat salah. Tapi mungkin sebab ego dia, mungkin sebab nafsu dia langgar semua juga. Cuma bila dia nampak satu benda yang memang satu pelanggaran yang sangat hebat sebenarnya, maka dia pun turun tahta dan mengakui kesalahan dia.
Dan kisah ini telah diulas oleh seorang sarjana, itu Dr. Nur Aisyah Abdul Rahman yang sekarang di Singapura, tentang kisah ni. Beliau menyebut bahawa walaupun baginda melakukan penyalahgunaan kuasa, baginda tetap mengakui dan menerima bahawa baginda takluk pada undang-undang. Dan beliau telah menyimpulkan bahawa apa yang berlaku bukanlah raja-raja Melayu memanipulasi Islam untuk memperkukuhkan kedudukan mereka, namun hakikatnya raja-raja Melayu terbesar akur dan tunduk dengan arus Islamisasi. Biasanya ini satu benda yang boleh kita perdebatkan jugalah. Adakah, saya tahu tadi, adakah betul Islam ni mempengaruhi raja atau raja ni yang mempergunakan Islam untuk nak mengukuhkan status mereka. Tapi kita dapat lihat, dapat sangkal bagaimana Islam ni telah berjaya memiliki satu idea, satu pemikiran, satu konsep yang mempunyai unsur-unsur Islam yang cuba diterapkan, yang cuba dipraktikkan pada raja-raja Melayu. Ini satu benda yang menarik juga bagaimana kalau lihat dalam teks lain pun, mungkin Hikayat Burung Mahawangsa ataupun Misal Melayu ataupun Hikayat sendiri pun menyebut bahawa pemerintah ni tetap mesti mewadahi adat. Perlakuan yang zalim dan ketidakadilan yang berlaku selalu dianggap sebagai di luar adat Melayu, menyanggahi adat dan bukanlah adat Raja Melayu. Ini kita dapat lihat dalam kisah Hikayat Burung Mahawangsa dalam kisah Raja Bersiung. Raja Bersiung ni yang kita tahu memang dia zalim, memang dia buat tidak adil kepada rakyat. Dia membunuh rakyat semata-mata untuk nak minum darah, ini disebut dalam hikayat. Dan sebenarnya perlakuan beliau pada waktu itu tidak disetujui oleh semua lapisan masyarakat sebenarnya. Baik pembesar, baik isteri dia sendiri pun, masyuri pun tidak pernah bersetuju dengan apa yang dibuat. Sebab dia tetap tak dilihat sebagai dianggap melanggar adat-adat Melayu, melanggar adat raja-raja Melayu untuk berlaku zalim. Jadi maksudnya secara konsepnya, secara betapa separa sedarnya, masyarakat tetap memahami bahawa kalau raja itu zalim, dia tetap telah melanggar adat raja, telah melanggar adat Melayu, telah melanggar hukum Islam. Cuma soalannya, adakah kita nak menderhaka atau tidak? Itu soalan yang lain, perbincangan lain lah. Adakah kita nak memberontak, adakah kita nak menggulingkan raja itu, dan tidak? Itu soalan yang lain lah. Tapi memang secara umumnya diakui benda itu memang salah, tidak diredai, tidak diterima. Dia dianggap sebagai satu benda yang abnormal dalam masyarakat Melayu. Dan itulah pada tentang adat lah, adat Melayu. Satu benda yang penting bagaimana adat telah diislamisasikan sedikit demi sedikit. Dan kita perlu memahami definisi adat kalau orang Melayu pada zaman tersebut. Adat bukan seperti yang kita faham sekarang tu, adat bukan adat istiadat, adat resam, bukan. Adat tu dah termasuk satu cara hidup orang Melayu pada waktu itu. Maksud juga tentang ketatanegaraan, pemerintahan orang Melayu. Itu sebahagian daripada adat. Ini tentang adat. Dan saya tutup dengan ni lah, dengan kata daripada Prof. Dr. Zainal Keling yang menyebut bahawa orang Islam telah merubah secara dasar, yang telah merubah world view, telah merubah sosial budaya orang Melayu. Sedikit atau banyak itu soalan dia lain lah. Adakah dia mungkin di tempat, di kota mungkin lagi kuat arus dia, mungkin di luar bandar mungkin kurang sikit, mungkin di Melaka, di Pahang ataupun di Johor mungkin kuat, mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin dia lemah sikit. Dia hanya isu sejauh mana ia kuat, okay? Tapi dia memang telah merubah sosial budaya, world view, perundangan, sistem masyarakat di alam Melayu. Okay. Akhirnya kesimpulan kita pada malam ini secara ringkasnya, apa yang dapat saya katakan ialah setelah Islam datang, memang Islam telah membawa satu perubahan yang mendasar, yang kalau kata atas, yang merevolusikan masyarakat Melayu. Apabila Islam telah mampu melahirkan ulama-ulama, pembesar dan juga cendekiawan yang mampu membincangkan aspek-aspek penting dalam tauhid Islam seperti persoalan ketuhanan, isu tauhid, akidah dan juga pemerintahan. Tuhan yang boleh mereka cuba nak merubah konsep raja itu, daripada raja sebagai
jemaah Tuhan, kepada raja hanya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dia tetap tidak setaraf dengan Tuhan, dan jauh sekali, bahkan dengan Nabi pun bukan. Sebab tu, dan juga tentang aspek pemerintahan, bila raja ni mestilah berlaku adil, mestilah berlaku memakmurkan rakyat-rakyatnya, mesti menghargai rakyat. Namun itu kita perlu akui akan dilema yang berlaku dari teori dan idea pemerintahan dengan realiti yang berlaku dan diamalkan. Kita dapat nafikanlah antara idea yang cuba diterapkan, idea yang cuba dipropagandakan, diserapkan dengan realiti yang berlaku. Itu benda yang kita kena akui, dalam sejarah kita kena akui benda tu. Dia tak katalah bahawa bila kita bincang benda ni bahawa semua aspeknya memang cantik, memang bersih, semua tidak. Tetap berlaku kepecangan. Tapi cara peradilan dengan secara adil, beberapa kes tentang kezaliman dan ketidakadilan yang berlaku tidak seharusnya memadamkan kebertanggungjawaban dan keadilan yang telah dilaksanakan. Memang ada ustaz yang zalim, tapi yang sesama kita ingat ada ramai lagi raja-raja yang soleh, raja-raja yang adil. Contoh paling mudah, Melaka tu pun beberapa orang sultan yang kita kenal, dan dia kenal Sultan Mahmud Shah saja yang zalim. Sultan Muzaffar, Sultan Masyhur Shah, semua kita anggap sebagai sultan yang adil, yang berkaliber. Tambah lagi Sultan Alauddin Riyad Shah yang kita baca dalam kisah dia, apabila Maghdisi sanggup meniru Sayyidina Umar menyamar di malam hari untuk nak menangkap perompak Sultan Alauddin ni. Tanpa kita hanya suka nak meng-highlightkan Sultan Mahmud Shah, kezaliman dia, kita jarang nak meng-highlightkan keadilan Sultan Alauddin Riyad Shah ni. Itu satu soalan juga sebenarnya. Dan kezaliman yang berlaku tidak seharusnya menafikan konsep ketatanegaraan yang telah diislamkan dan juga asas perundangan yang dibina berdasarkan prinsip Islam. Kita kena akui, teks Undang-Undang Melayu ni satu bukti yang nyata bagi kita sebenarnya. Walaupun kita tak sepenuhnya, tak 100%, tapi ada unsur Islam yang kuat. Buat contoh, Perjalanan telah mengkaji dan menyimpulkan bahawa aspek Islam dalam hukum Pahang lagi kuat berbanding dengan hukum Melaka. Maksudnya itulah proses yang berlaku sebenarnya. Proses improvisasi yang berlaku, proses penambahbaikan yang berlaku antara zaman Melaka dengan zaman Pahang. Jadi itulah satu Islamisasi dah terlihat satu benda yang berlaku secara gradual di alam Melayu. Yang ini terus berlaku sampailah sekarang. Dia bukan satu proses yang terhenti pada mana-mana zaman. Jadi akhirnya yang dapat saya simpulkan adalah perlunya kita untuk menilai semula sejarah kita dan cuba kita melihat sejarah dengan lebih adil. Janganlah hanya sekadar sebab satu dua keburukan, kezaliman yang berlaku terus kita merendahkan tawadun kita. Kita ambil yang buruk sebagai pengajaran, sebagai peringatan kepada kita agar kita tidak mengulangi apa yang telah berlaku. Dan kita ambil contoh raja-raja yang adil, raja-raja yang soleh sebagai motivasi kepada kita untuk memilih pemimpin yang lebih bagus, pemimpin yang lebih bertanggungjawab dalam untuk mengurus kehidupan kita. Jadi sekianlah untuk malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara Azizi boleh minum air dulu lah. Kesian. Sementara sebelum soal jawab, kalau minum air dulu. Okey, kalau kepada para hadirin sekalian, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam sama ada nak raise hand ataupun nak komen, nak bercakap pun boleh. Just bagi raise hand je lah. Dan kalau ada apa-apa di ruangan komen Facebook, ada nak komen di Facebook, ada soalan boleh tanya. Okay, sebelum tu saudara dah minum air Azizi? Siap nanti. Dah. Okay, ada satu soalan lah berkenaan dengan insaniah ni. Tadi awal-awal dia ada cerita tentang pembezaan makna al-insaniah dan pembezaan dengan humanism barat dan sebagainya. Insaniah yang dimaksudkan humanism di barat. Jadi dalam peradaban Melayu ni, pada awal ketika menerima kedatangan Islam, penyerapan, dan tadi seperti saudara Azizi sebut,
dia timbul satu persoalan, kenapa dalam sejarah kita ataupun apa nama, bukan para orientalis je, hatta dalam masyarakat kita pun biasa diungkit adalah berkenaan dengan ataupun ada aspek-aspek penonjolan, mungkin berkenaan dengan kisah hang jebat ke ataupun hang tuah dan sebagainya, tetapi kurangnya dikisahkan ataupun tentang bagaimana dengan kehadiran Islam ni datangnya insaniah tu dalam seperti yang saudara Hazizi sebut tu. Mungkin adakah disebabkan kebanyakan masyarakat kita menerima idea-idea ataupun naratif dia ada tentang sejarah kita ini masih terikat, hatta dalam silibus dan sebagainya masih terikat dengan orientalis punya penulisan dan idea orientalis. Adakah berlaku begitu? Okay, terima kasih saudara Ashraf, soalan yang menarik sebenarnya untuk dikupas. Secara asasnya saya katakan memang ya, kita masih lagi tidak mampu untuk nak lari daripada kerangka ilmu warisan kolonial. Kita masih lagi cuba nak merendahkan tamadun kita, merendahkan warisan-warisan kita. Okay. Dan seolah kita suka menghighlightkan benda yang buruk, dan kita jarang nak menghighlightkan benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus berlaku. Okay. Bukan contoh Sultan Johor sendiri pun, kita ambil Melaka tadi, Johor pun kena sosok yang kejam terkenal hanya Sultan Mahmud Bangkat Rajulan. Itu je yang terkenal. Lain kita tak dengar kisah-kisah yang kejam, yang zalim. Perak sendiri pun, benda yang saya baca, yang saya tahu, tidak pernah lagi ada satu kisah yang mengatakan bahawa adanya Sultan Perak yang betul-betul zalim, yang Sultan Mahmud Shah, Sultan Raja Bersiung. Tidak ada. Okay. Wacana Barat kita kena akui yang mereka mengkaji kita, dan mereka cuba nak menunjukkan aspek-aspek ni untuk nak merendahkan kita, dan untuk kata bahawa akhirnya ketamadunan ni datang daripada mereka, daripada Barat. Baratlah yang membawa erti tamadun, erti peradaban kepada masyarakat Melayu. Okay. Yang bagaimana nilai-nilai tradisi kita mula direndahkan, dibaku sampahkan, okay. Hanya dianggap sebagai mitos, sebagai tahyul, tidak rasional, yang tidak kritikal. Dan saya contoh yang saya menarik tentang perbincangan Dr. Mazia semalam dengan NUS, dia menyebut bahawa dia bila dia datang mengkaji Malaysia, dia terkejut. Dia kata sebab apa? Sebab kami di Iran, dia kata kami masih memandang tinggi Syahnameh, contohnya kami masih memandang tinggi teks-teks lama ni, kami masih memandang tinggi, walaupun taklah kami kata kami percaya benda tu betul 100%, tapi kami masih memandang tinggi benda teks-teks ni, dan dia menganggap sebagai daripada sebahagian kebudayaan kami di Iran. Dan berbeza di Malaysia, dilihat bahawa teks-teks ni mula direndahkan, dibaku sampahkan, dianggap sebenarnya hanya sekadar mitos, sebagai fantasi. Dan dia berbincang dengan penyela dia semula, kenapa berlaku perbezaan antara Malaysia dan Iran. Dia kata sebab Iran tidak berlaku kolonisasi sebagaimana apa yang dihadapi oleh orang Melayu. British lah yang telah mengubah kita punya pandangan terhadap tradisi kita. Sebagai contoh bagaimana British cuba nak mengubah kita punya tamadun, cuba nak merendahkan tamadun kita. Saya baca satu buku oleh Dr. Zawiyah Yahya, Resisting Colonial Discourse. Dia menyebut macam mana dia melalui novel British cuba nak merendahkan tamadun kita. Apabila contoh dalam novel tu sebut bahawa bila mereka sampai ke alam Melayu, saya lupa di negeri mana novel tu berlaku, saya lupa dah. Cuma disebut bahawa bila pengembara British tu sampai di tempat tu, bila dia nak menggambarkan rumah orang Melayu, rumah peribumi disebut. Okay, saya jumpa satu bangunan yang macam rumah tapi bukan rumah. Dia ada struktur yang macam tingkap tapi bukan tingkap. Dia ada struktur macam pintu tapi bukan pintu. Kau macam mana halusnya dia. Sebab dia kata tingkap mestilah ikut tingkap. British orang buat nama tingkap. Pintu yang ikut pintu British orang namanya pintu.
rumah yang ikut rumah British baru namanya rumah. Jadi macam mana dari segi aspek itu pun mereka cuba nak merendahkan kita punya tamadun. Dia kata itulah, dia macam rumah tapi bukan rumah. Sebab mereka punya pandangan, world view, rumah mestilah macam mana ada yang ada di England. Jadi itu yang berlaku, dan saya nampak kita masih lagi gagal untuk nak keluar daripada kerangka kolonial tu. Kita masih gagal. Kita ada usaha dah, kita nampak banyak wacana yang cuba nak decolonize kita punya history, banyak dah. Tapi masih lagi perlu dikuatkan lagi usaha-usaha tu. Jadi kesedaran tu perlu lagi. Jadi terima kasih saudara Hazizi tadi berkenaan dengan wacana kolonialisme ataupun dekolonisasi lah dalam Malaysia sendiri, yang mana sekarang ni rasanya macam dah ramai juga yang cuba bawa idea tersebut dan cuba kembalikan memikir ataupun kita punya sejarah kita ke tempat yang sepatutnya lah. Maksudnya dalam pemikiran orang-orang kita sendiri, macam mana kedudukan orang Melayu sendiri dan sebagainya. Yang mana kalau samalah macam saudara Haji sebut, yang mana rasanya kalau belajar di sekolah pun belum mampu lah, belum cukup, bukan belum mampu, belum cukup untuk menanamkan dalam identiti orang Melayu kita lah, terutamanya berkenaan dengan hubungan sejarah dia yang lalu tu dengan diri dia yang sekarang. So wacana kolonialisme tu masih melekat disebabkan perkara-perkara ni lah. Jadi mungkin saya buka sedikit lagi soalan. Masa pun dah dekat jam 10. Ya, 10. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi lah. Kalau tak, saya memang banyak soalan dengan saudara Haji sini. Ada apa-apa soalan daripada para hadirin ataupun sesiapa yang dalam Google Meet? Sekejap saya tengok di Facebook. Okay, kalau sementara kalau tak ada orang nak tanya lagi, saya pun ada soalan lagi sebenarnya, banyak soalan nak tanya Azizi ni. Berkenaan dengan insaniah dan dalam sejarah peradaban ni. Satu aspek Azizi, mungkin kita boleh ada persoalan yang biasa mungkin orang tertanya lah. Bila sebut Islam bawa insaniah ni, adakah dengan kehadiran British itu berjaya lah istilahnya, ataupun British dia membawa insaniah seperti mana alam Melayu itu sendiri, ataupun hasil yang ada sekarang ni adalah ataupun kerosakan ke dan sebagainya disebabkan kehadiran bukan setakat British, mungkin Portugis dan Belanda tu, kehadiran mereka tu sendiri membawa kerosakan pada makna insaniah tu, ataupun kalau kita tengok British, orang selalu angkat contohnya Abdullah Mushi, yang mana itu penulisan Abdullah Mushi, dan orang biasa angkat beberapa penulisan lain yang membawakan naratif bahawa British membebaskan ataupun meninsankan orang Melayu itu daripada kekuasaan raja-raja ataupun pemerintah dan sebagainya, ataupun dalam sistem Melayu lah. Jadi apa komen ataupun pandangan saudara Azizi lah, sebab benda ni pun kadang-kadang ada dibawa oleh setengah orang sastra dan sebagainya, ataupun orang sejarawan lah. Mungkin saudara Azizi ada komen sikit. Okey. Abdullah Mushi ni pun satu tokoh yang menarik sebenarnya sebagai perdebatan yang berlaku. Okay. Dan bagi saya, kita perlu menilai dia secara adil lah, secara dengan terlalu ikut emosi. Kalau ikut emosi, saya baca kat Al-Nurah tu memang saya nak campak kat Al-Nurah tu kan.
Tapi kita perlu nilai, kita perlu baca juga teliti apakah kisah-kisah yang beliau bawa, adakah betul berlaku ataupun tidak. Contoh kita perlu contoh dalam kayat Haudunggah, bagaimana Anwar Muhsin ni cuba nak merendahkan tamadun Melayu dan mengangkat British, mengangkat nilai-nilai yang dibawa oleh British. Contoh, apabila beliau mengkritik tentang tamadun Melayu, beliau akan terus kata inilah memang sifat tamadun Melayu, sifat orang Melayu memang macam ni. Tapi beliau mengkritik British, dia hanya kata itu adalah sifat individu British, bukan sifat tamadun British, bukan, itu adalah sifat individu dia saja. Jangan salahkan tamadun British, salahkan dia. Tapi bila tentang Melayu kata, salahkan orang Melayu terus. Satu benda. Okay. Dan kita nampak bahawa Orang Muhsin memang sangat kritis tentang orang Melayu, memang kita akui. Dan saya nampak banyak ketika beliau yang memang betul berguna untuk kita faham situasi pada zaman tu. Jadi soalannya, adakah ia satu situasi yang umum? Lalu beliau hanya ambil kes-kes terpencil dan beliau ketengahkan hanya kes-kes yang terpencil. Itu yang kita perlu faham juga sebenarnya, yang perlu kita kritik juga. Okay. Bukan contoh antara benda yang saya nak faham lah bila saya terbaca bila orang cuba nak mengkritik Anwar Muhsin. Apabila beliau mengkritik tentang hukum yang berlaku di Kelantan, beliau sampai di Kelantan, dia tanya orang Kelantan, apakah hukum negeri ini? Maka dia sebut hukum negeri ini adalah hukum raja berpayung kuning, itu semua ni lah lebih pada kesalahan raja-raja. Okay, lalu kampung raja tak boleh tak boleh angkat kaki, angkat suar je tu lah. Okay. Jadi dia terus merendahkan tamadun Melayu, terus merendahkan orang Kelantan. Kata orang Kelantan ni hanya masih mengamalkan adat-adat lapuk, adat-adat yang tak relevan. Tapi ada yang cuba mengkritik dan cuba nak kita berfikir, adakah ungkapan tersebut perlu difahami secara literal atau secara perlambangan, secara kiasan. Okay. Maknanya bila dia disebut tentang adat yang berlaku, undang-undang yang berlaku di Kelantan ialah undang-undang tentang raja, bermakna bahawa sistem undang-undang itu sendiri keseluruhannya diamalkan di Kelantan. Satu aspek yang kita boleh persoalkan lah, kritikan sebelum. Okey. Dan berbalik kepada apa yang British bawa. Okey. Saya tertarik tentang kita baca wacana kolonial yang saya tak ada buku di sini, tentang wacana pasca kolonial yang berlaku pada zaman abad ke-21, abad ke-20, 1980-an, 1950-an. Bagaimana nilai-nilai British ni telah merosakkan masyarakat Melayu. Okay. Novel tu cuba mengkritik yang saya baca ni kajian terhadap cerpen dan juga novel Christmas. Okay. Dan mengkritik bagaimana mencengkamnya, merosakkannya nilai-nilai British ni apabila bab makan pun British cuba nak ubah agar orang Melayu ni makan ikut selera orang British. Okay. Mana kalau nak jadi bangsa yang bertamadun, mestilah makan macam mana orang British makan. Maknanya makan toast, makan roti bakar, makan kek, makan butter, macam tu. Kalau makan ular, makan nasi ni dianggap tak bertamadun. Macam mana ia merosakkan masyarakat sebenarnya. Dan bagaimana orang yang kampung pun dia terpengaruh dengan dayak tu, sedangkan dia tak mampu nak beli oven zaman tu, rumah dia pun tak ada elektrik, tapi dia mendesak agar keluarga dia adakan benda tu sebab boleh nampak bertamadun, boleh nampak manusia orang Melayu ni bila ikut budaya barat. Satu benda yang kita belum menarik sebenarnya. Bagaimana walaupun lepas tu kita katakan bahawa penjajahan British ni dia sangat halus, sangat-sangat halus, tak macam Belanda di Indonesia. Mereka terus bantai orang Indonesia, sebab tu orang Indonesia jadi keras sampai sekarang. Tapi kita dibuai dicucuk, dicucuk. Kita melalui satu dakwah halus yang mengatakan bahawa secara tersusun, secara halus kita cuba memujuk kita, cuba nak mengubah pemikiran kita secara halus. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, nilai kekeluargaan, nilai-nilai orang kata hubungan lelaki dan perempuan mula diubah. Ini semua dibawa oleh British.
contoh saya baca satu buku, saya lupa nama dia, tapi dia macam tak tentang pengembara British yang sampai ke tanah Melayu. Dia menyebut bahawa yang mengajar raja-raja Melayu ni, pembesar Melayu ni minum arak adalah orang British. Orang British yang mengajar dia. Okay. Ada yang mengajar dan membudayakan minum arak, minum wine ni ialah orang British. Dan silap kita kalau kita cepat terbuai, kita cepat hanyut dengan dakyah mereka. Okay. Mungkin pada zaman itulah kita kena akui yang bahawa zaman ada orang musyrik tu, mana abad ke-19 dan abad ke-20 lah, memang zaman kita mula jatuh. Itulah sebenarnya zaman kita mula jatuh. Bila nilai kita berjaya dipengaruhi oleh nilai British. Sebab sebelum tu dia tak terpengaruh dengan Portugis, dia tak terpengaruh dengan gaya hidup Portugis, gaya hidup Belanda, tidak. Tapi kita terpengaruh dengan gaya hidup British pada abad ke-19 dan abad ke-20. Bagi saya itulah betul-betul turning point kita jatuh sebenarnya. Belanda datang, kita masih lagi mampu lawan. Contohnya Belanda hanya setakat di Melaka, di Selangor sikit, di Negeri Sembilan sikit, dan juga di Perak sedikit. Dan kita masih mampu lawan dakyah Belanda, nilai hidup Belanda pada waktu itu. Portugis pun sama juga, kita mampu lawan. Tapi kita gagal dengan British. So saya setuju bila ada yang kata bahawa datangnya Belanda, bukan itu titik kejatuhan terteruk dalam tamadun Melayu, tidak. Okay. Kita mula betul-betul jatuh zaman British. Okey, terima kasih saudara Azizi. Apa nama? Kalau ada beberapa soalan lagi mungkin boleh tanya. Mungkin soalan tadi itulah berkenaan dengan apa nama, penghakisan nilai ataupun penghakisan kata apa, cara hidup, penghakisan istilah penghakisan insaniah ataupun penghakisan akhlak orang Melayu itu datang dengan kehadiran British kan. Jadi macam saudara Haji sebut, ialah satu perkara yang menarik lah. Biasanya orang kita biasanya ambil penjajahan tu, dia tarik daripada Portugis tu sebagai bermulanya apa nama, titik-titik orang Melayu kita jatuh. Tapi dia tak perasan macam mana perubahan sistem di zaman British tu lagi teruk ataupun dahsyat lah. Apa nama, yang mana tak dapat samalah dengan sebelum-sebelum tu. Yang selalu orang gambarkan zaman-zaman tu dah gelap dah tamadun kita. Tidak senang. Betul ya. Itu dia biasanya orang gambarkan peradaban insaniah Melayu ni ataupun dia kata apa, bila berjatuhnya Melaka terus jatuh Melayu. Tapi sedangkan kalau kita tengok macam saudara Aziz sebut tadi tu, benda tu adalah perkara yang satu benda yang kena difikirkan oleh orang kita. Kenapa, macam mana British ni datang, dia menjajah pemikiran ataupun cara hidup tu. Orang Islam dia import kopi ke Eropah, dia import wine pula ke kita. Tapi berbezalah, kita import kopi alhamdulillah okey, dia import wine yang akhirnya mematikan akal lah. Wine candu betul, opium. Hatta orang di China pun dicandukan dengan opium dan sebagainya. So tu perkara yang menarik lah, macam mana mungkin satu sudut akan datang kita boleh berbincang ataupun berkongsi tentang British ni. Selalu orang cerita tentang penjajahan, tapi orang tak cerita mungkin dari sudut macam mana dia menghakis nilai insaniah Islam yang Islam telah bawa tu dalam orang Melayu. Contohnya tadi yang saudara Haji sebut tentang perubahan lifestyle makan tu pun dia satu benda yang menarik sebenarnya. Sebab tak silap Dr. Ahmad Jelani dia sebut tentang orang Melayu ni dulu boleh hidup makan bukan ubi kayu, saya lupa apa, tapi adalah makanan-makanan orang Melayu. Contohnya dia bawa belayar rendang, kan silap, rendang ke apa, sebab makanan-makanan yang dia ada falsafah di sebaliknya lah. Contohnya sebab apa dia bawa makanan ni,
adalah disebabkan makanan ni boleh tahan lama, boleh kenyangkan orang Melayu, contoh kenyangkan perut dalam tempoh yang lama, sebab orang Melayu nak bekerja keras. Itulah antara mungkin kata apa, perubahan lifestyle tu tak nampak secara meluas, tapi orang kalau secara halus ni orang boleh macam saudara sebut, berkesan, dia mengesani lah cara fikir kita dan sebagainya. Jadi saya rasa perkongsian pada malam ini, dan kalau insyaAllah akan datang kita mungkin boleh kembangkan lagi topik kita, kita boleh kembangkan lagi idea yang ada di dalam perbahasan pada malam ini, seperti di mana sudut-sudut insaniah yang diserang oleh penjajah British, contohnya Raffles ke apa sebagainya yang datang, Francis Light dan sebagainya, macam mana digambarkan betapa teruknya orang-orang kita, tapi dia adakah kontra, adakah sebenarnya bukan begitu? Mungkin boleh kita bincang lah di dalam sesi akan datang. Jadi terima kasih kepada semua hadirin, terima kasih atas kesudian meluangkan masa mendengar dan mengambil istifadah daripada saudara Azizi kita, yang mana insyaAllah yang kita doakanlah semoga berjaya di dalam PhD beliau di ISTEC, semoga lulus dengan cemerlang lah. Semoga diberikan akhir cop dapat doktor tu, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Azizi kerana sudi berkongsi kepada semua hadirin kita pada malam ini, meluangkan masa, berfikirlah, memerah keringat untuk berkongsi topik yang saya kira agak mencabar juga, kalau sebab jarang orang dengar insaniah dalam peradaban Melayu Islami. Tapi saudara Azizi telah kupas dengan sangat baiklah. Jadi insyaAllah terima kasih kepada saudara Azizi sekali lagi daripada pihak kami, pihak pemikir. Jazakallah khair, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua hadirin. Kita tutup perkongsian kita pada malam ni, tangguhkan insyaAllah akan datang, mungkin ada wacana-wacana akan datang, kami akan kongsikan di dalam Facebook dan Telegram kami dan Twitter dan sebagainya lah, insyaAllah. Jadi kita tangguhkan perkongsian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.